Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Azrari bin Musa. Hari ini saya akan bentangkan tajuk kumpulan saya, yaitu adat dan ritual kematian Murut di negeri Sabah. Sebelum kita masuk kepada adat dan ritual kematian Murut, kita harus mengetahui apa itu Murut. Murut merupakan salah satu suku kaum di negeri Sabah. Perkataan Murut ini merujuk kepada kumpulan penduduk yang tinggal di lereng bukit atau di tanah tinggi yang mempunyai hubungan rapat dengan suku kaum dusun. Menurut seorang pengkaji, istilah Murut berasal daripada kata akar purut, yaitu berlian. Namun ada juga pengkaji yang mengatakan bahwa perkataan purut itu diperolehi daripada perkataan burut, yaitu sejenis tumbuh-tumbuhan berubi yang menjadi kegemaran masyarakat ini. Sebelum wujudnya nama kata Murut ini, suku kaum ini dikenali dengan berbagai nama mengikut alam sekitar yang mereka tinggali. Sebagai contohnya, seorang pengkaji menggelar suku kaum ini sebagai hill people, orang berbukit, dan mendalami kawasan-kawasan lereng dan perbukitan. Manakala seorang lagi pengkaji dari Eropa pula menggelar mereka sebagai men of wood karena lokasi penempatan mereka di kawasan hutan rimba. Suku kaum Murut ini menghuni di kawasan terutamanya di bahagian pendalaman barat daya Sabah, yaitu Tenom, Keningau, dan sebagainya. Kebanyakan dari suku kaum ini masih tinggal di rumah panjang di kawasan berbukit dan berhampiran dengan sungai. Hal ini karena sumber makanan mereka semua daripada sumber alam sekitar. Mereka boleh bercocok tanam dan melakukan aktiviti air seperti menangkap hasil sungai. Suku kaum Murut pakar dalam membuat perahu, menurunkan kepakaran mereka kepada generasi seterusnya. Selain itu, suku kaum Murut pakar dalam memburu dan masih mengamalkan tradisi bertatu seperti kaum Iban di Sarawak. Yang paling uniknya, Murut ini masih mengamalkan adat kematian yang dilakukan oleh mereka. Dengan peredaran zaman, suku kaum Murut banyak menganut agama Kristen dan Islam. Penganutan ini telah mengubah sedikit sebanyak cara hidup mereka yang sebelumnya begitu kuat kepercayaannya menjadi lemah. Justru amalan tradisi masyarakat ini semakin lama semakin ditelan zaman. Hanya sebilangan warga emas sahaja yang masih berpegang kepada adat tradisi nenek moyang mereka. Ini adalah pembentangan saya. Saya serahkan kepada rakan seterusnya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saiful Lazari bin Mokhtar selaku pensyarah dalam penghayatan etika dan peradaban bagi sesi 2023 dan 2024. Saya bernama Arnoldo Denilson, bernama metrik BC 23110176, akan membentangkan tentang hasil posting yang saya telah hasilkan, yang membentangkan tentang adat dan ritual kematian masyarakat Murut di Sabah, yaitu sebelum pengumuman mayat dijalankan. Pertama sekali, upacara sebelum pengumuman orang Murut pada masa lalu lebih kepada memasukkan mayat ke dalam tajau atau dikenali sebagai tembikar. Kemudian, barangan kegemaran si mati juga akan dimasukkan ke dalam tajau beserta dengan mayat si mati sebelum dikebumikan. Selain itu, mayat si mati juga akan dipakaikan dengan pakaian kegemaran yang gemar dipakai oleh si mati ketika dia masih hidup, atau dikatakan sebagai pakaian harian yang selalu dipakai oleh si mati. Ini adalah adat yang diamalkan oleh orang Murut ketika dahulu. Seterusnya, upacara sebelum pengumuman yang dijalankan oleh orang Murut pada masa kini agak berlainan daripada adat sebelum pengumuman pada masa lalu. Hal ini dikatakan demikian karena pada masa kini penggunaan keranda diwajibkan disebabkan oleh wujudnya pegangan agama pada masa kini. Namun, adat seperti memasukkan barangan kegemaran si mati dan memakaikan pakaian kepada si mati masih lagi diteruskan. Adat baru seperti pengumuman orang Murut seperti tidak meletakkan keranda si mati bertentangan dengan pintu masuk rumah telah menjadi amalan pada masa kini. Kemudian, tempurung kelapa akan dipecahkan di atas keranda mayat ketika keranda diangkat untuk ke tapak pengumuman.
Kesimpulannya, adat sebelum pengumian pada masa lalu yang dimana memasukkan mayat ke dalam tajau sebelum pengumian mayat dijalankan telah bertukar kepada memasukkan mayat ke dalam keranda, yang dimana mayat si mati akan dimasukkan ke dalam keranda walaupun adat seperti memakaikan pakaian dan memasukkan barangan kegemaran si mati masih lagi tidak diubah berserta dengan adat baru seperti tidak meletakkan keranda si mati bertentangan dengan pintu masuk rumah. Sekian, dan terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saiful Azri selaku penilai bagi pembentangan bagi kerja khusus dalam subjek penghayatan etika dan peradaban. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan penghargaan kepada kumpulan-kumpulan saya, ketua kumpulan dan bimbingan daripada pensyarah dalam menjayakan kerja khusus bagi kos ini. Tajuk yang telah kami pilih adalah adat kematian sebelum, semasa, dan selepas pengemumian bagi masyarakat Murut. Bagi memulakan pembentangan saya ini, saya akan membentangkan berkenaan dengan adat dan ritual sebelum pengemumian bagi masyarakat Murut. Seperti yang diketahui, terdapat beberapa sub-etnik bagi masyarakat Murut di Sabah yang mengamalkan kepercayaan budaya yang berbeza. Saya suka berpikir tentang apakah budaya umum yang diamalkan oleh masyarakat Murut ini dalam adat sebelum pengemumian. Melalui kajian yang telah dibuat, pengemumian dalam masyarakat Murut masing-masing mempunyai prosedur yang perlu dituruti mengikut kepercayaan mereka sendiri. Hal ini wajib dituruti bukan sahaja oleh masyarakat Murut, tetapi juga masyarakat yang lain karena dipercayai akan mendatangkan musibah buruk jika dilanggar atau tidak dipatuhi. Beralih kepada proses sebelum pengemumian pula, pertama sekali semasa seseorang masyarakat Murut itu meninggal, paluan tawak atau gong akan dipalu mengikut jantinah. Dua paluan ialah seorang lelaki dan paluan yang diakhiri dengan satu paluan sahaja dikira perempuan. Paluan ini dilakukan untuk memberitahu kepada masyarakat sekeliling bahawa sesuatu kematian telah berlaku. Semasa proses ini juga seluruh komuniti sekeliling akan dilarang untuk ketawa dan berbuat bising kerana akan mendatangkan musibah yang buruk. Seterusnya upacara memandikan jenazah. Menurut para Masivam pada tahun 1974, mayat akan dimandikan terlebih dahulu sebelum dipakaikan dengan pakaian yang cantik untuk dikemumikan. Namun sesetengah masyarakat Murut kurang menekankan upacara memandikan jenazah ini kerana dipercayai akan menjadikan jenazah itu mudah rebut. Selepas itu jenazah akan dibiarkan dalam rumah selama 2 hingga 3 hari sebelum dikemumikan sebagai cara untuk memberikan peluang terakhir kepada si mati untuk bersama-sama dengan ahli keluarganya sekaligus mengelakkan musibah buruk berlaku kepada ahli keluarganya. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan ruang kepada pembentang seterusnya yang juga akan membincangkan adat dan ritual masyarakat Murut sebelum pengemumian. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jeffrey bin George, memegang nomor matriks BC 23110070. Pada kali ini saya akan terangkan bahagian pembentangan saya, yaitu mengenai adat semasa pengebumian bagi kaum Murut berdasarkan poster yang telah saya sediakan. Saya bahagikan pembentangan ini kepada 2 bahagian, yaitu sebelum pengebumian dilakukan dan semasa pengebumian dilakukan. Saya masuk pada bahagian pertama, yaitu sebelum pengebumian dilakukan. Baiklah, pada hari pertama rumah perkuburan akan dibina bagi tujuan untuk melindungi mayat tersebut, dan pada hari kedua pula mayat yang sudah diletakkan di dalam tajau akan dikeluarkan pada tengah malam dengan disertai tangisan oleh keluarga si mati. Dan seterusnya pada hari ketiga rumah perkuburan akan diperbaiki sekiranya berlaku kerosakan yang akan dilakukan oleh kaum lelaki di kawasan tanah perkuburan tersebut. Dan pada malam keempat, yaitu hari keempat, keluarga si mati akan bersukaria di rumah sebagai tanda penghormatan terakhir.
Oke, seterusnya semasa pengebumian dilakukan. Oke, semasa pengebumian ini dilakukan, tak jauh akan diusung ke tanah perkuburan pada keesokan harinya dengan gong yang akan dipalu sepanjang perjalanan. Oke, tak jauh akan dihiasi dengan manik-manik, kayu borukir, dan ianya akan ditanam sedalam 6 kaki untuk menghindari gangguan binatang buas. Bagi suku kaum Murut Tagol, tak jauh akan dikuburkan sehingga separuh karena mereka meyakini bahwa roh si mati boleh bertemu keluarga yang masih hidup semula. Dan yang keempat, setelah 4 hari suku kaum Murut Nabal akan meletakkan 3 potongan bara di tanah perkuburan tersebut. Oke, bagi suku Murut Tagol pula, mereka akan meletakkan bara di rumah keluarga si mati, dan jika suami istri mati, bara akan dicampurkan, dan keluarga akan mengawal api bara agar roh si mati tidak meniupnya untuk menghindari sebarang bencana berlaku. Oke, adat tolak bala akan diadakan untuk menandakan selesainya pantang larang adat kematian tersebut. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saiful Azri bin Mokhtar selaku dokter kepada kursus penghayatan etika dan peradaban UW00802. Nama saya Sullivan Samson dengan nomor matriks BC 23110183. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang adat dan ritual masyarakat Murut di Sabah selepas pengebumian. Selepas pengebumian, semua ahli keluarga akan berkumpul di rumah si mati pada hari ketiga selepas upacara pengebumian untuk mengadakan upacara kalataban. Upacara ini bermaksud hiburan dan pelepasan. Selepas 3 bulan, keluarga si mati akan kembali ke tanah perkuburan semula untuk upacara buang tulang, yang bermaksud mengeluarkan dan mengumpul tulang si mati. Tulang-tulang akan dibungkus dengan kain kuning dan kemudian dikuburkan secara kekal bersama keranda. Keluarga yang meninggal dunia akan mengadakan pesta selama 2 atau 3 hari. Selama 30 hari, ahli keluarga terdekat si mati dilarang keluar rumah dan bergaul dengan orang luar. Mereka juga dilarang melakukan beberapa perkara seperti mengadakan pesta, keramaian, menyanyi, memakai barang kemas, memakan daging terutamanya rusa, dan memakai pakaian putih. Selepas tempo berkabung, upacara buka pantang akan diadakan. Sebelum upacara, sanak saudara akan hadir dengan membawa barangan seperti daging babi dan kerbau. Upacara dimulakan dengan palu atau duda dimandikan oleh orang tua dan dipakaikan pakaian serba baru. Pakaian yang dipakai semasa berkabung dibuang ke sungai. Gelung dan rotan yang dipakaikan oleh mereka juga ditanggalkan. Pesta itu berlangsung selama 7 hari. Pada malam ke-7 biasanya adalah hari terakhir roh si mati akan kembali ke rumah. Penghuni akan berdiam diri untuk menunggu roh si mati tiba pada malam itu apabila lampu dipadamkan. Dipercayai, roh itu mungkin berbentuk seperti anjing atau kucing. Roh akan datang dengan bunyi seperti tapak kaki berjalan, siulan, dan selakan anjing. Lampu akan dihidupkan semula apabila bunyi hilang. Kesan tapak kaki menunjukkan bahwa roh si mati melawat keluarganya untuk kali terakhir. Dan sampai situ sahaja upacara pengebumian masyarakat Murut selepas mereka dikebumikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sufyan bin Irwan. Hari ini saya akan membentangkan dan melanjutkan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Adat dan Ritual Kematian Murut. Seperti yang kita tahu, adat ini adalah peraturan atau tradisi yang telah dilakukan sejak turun-temurun.
Topik yang akan saya bentangkan adalah berdasarkan apa yang saya buat, part mana yang saya buat dalam esei dan poster, yaitu pengaruh Islam dalam adat kaum Murut. Adat kematian ini semestinya ada proses-proses dia, yaitu proses sebelum kematian, semasa kematian, dan selepas kematian. Kaum Murut ini adalah kaum atau etnik yang hanya ada berada di Sabah, yaitu mereka nih tinggal di lereng bukit atau di tanah tinggi, dan kaum ini asalnya dari perkataan daripada akar patah purut, yaitu berian. Kaum Murut ini juga kaum Murut ini mempunyai beberapa kepercayaan mereka sendiri, dan kebanyakannya kepercayaan mereka adalah beragama Kristen dan separuhnya adalah Islam. Tapi kebanyakannya kaum Murut di Sabah ini adalah beragama Kristen, dan kepercayaan mereka adalah berubah mengikut peredaran zaman. Adat-adat yang muncul, ada adat yang mereka lakukan sebelum datangnya pengaruh Islam ini adalah seperti mereka menyiapkan makanan kepada si mati agar roh dia kenyang kalam baru, memukul gong, tidak dimandikan, karena bagi mereka kalau dimandikan adalah mayat tu akan merebut, dan kemudian mayat tu akan dipakaikan pakaian cantik, dan mayat dimasukkan ke dalam tajau ataupun dimaksudkan adalah tempayan. Seterusnya tapak pekuburan mereka dikelilingi oleh barang-barang pribadi si mati, contoh seperti parang, sumpit, dan lain-lain. Selain itu, ada turun keranda juga mereka buat, seperti ada tarik menarik. Maksudnya keranda tuh sebelum diturunkan ke dalam diturunkan ke bawah rumah, ahli keluarga mereka akan menarik. Itu menandakan mereka kasih sayang terhadap si mati. And then mereka akan mengiringi jenazah ke kuburan dengan paluan gong. Seterusnya mereka melakukan upacara buang tulang, yaitu upacara ini selepas beberapa bulan si mati telah ditanam, dan proses buang tulang tu akan dilakukan. Seterusnya upacara kalataban, yaitu hiburan. Dia seperti kenduri tahlil kalau bagi umat Islam, tapi bagi kaum Murut mereka akan berpesta ataupun berparti. Mereka akan bermabuk-mabukan untuk meraihkan upacara kematian tersebut. Ini adalah apa yang saya listkan tadi, itu adalah adat kematian kaum Murut dan ritual-ritual yang dilakukan. Tetapi selepas peredaran zaman mereka dan munculnya Islam, pengaruh Islam tu wujud dalam adat diorang, seperti sembahyang jenazah. Mereka akan sembahyang jenazah mengikut agama mereka, dan seterusnya doa Islam, dan memandikan mayat, dan seterusnya pekuburan mengikut syarak Islam. Sebelum ini Murut melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh Bomo. Mereka akan membaca ritual-ritual
yang sudah menjadi turun-temurun jorong. Tetapi setelah wujudnya Islam, mereka tidak melakukan itu lagi. Sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Emin Aiman bin Muhammad Nazri yang akan membentangkan tentang bagian kesimpulan adat kematian masyarakat Murut semasa, sebelum dan selepas. Dari hasil kajian ini, pengkaji berharap agar budaya bida membida dan sesat menyesatkan dalam kalangan masyarakat Islam masa kini dapat dikurangkan atau dihentikan secara total. Ini kerana pertelahan sebegini akan menyumbang kepada perpecahan ummah, sedangkan ada permasalahan ummah yang lebih besar dan memerlukan tenaga dan buah fikiran seluruh Muslim untuk membetulkan dengan segera, seperti ancaman pluralisme, liberalisme, agama yang sudah pun menular dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Di samping itu, dapatan kajian ini juga akan dapat memberi panduan yang sabit hukum mengamalkan suatu adab ritual masyarakat Murut semasa kematian. Masyarakat Murut di Keningau maupun di tempat lain akan dapat kepastian tentang adat dan ritual kematian yang masih boleh terus diamalkan atau yang perlu dihindarkan sepenuhnya. Oleh itu, adalah sangat penting bagi seorang Muslim untuk membetulkan pemahaman masyarakat umum tentang sesuatu yang lazim namun sebenarnya haram untuk dilakukan. Adat dan ritual yang tidak bercanggah dengan akidah seperti adat penumbingan, adat-adat balu, adat pengkafan jenazah dan adat bersedekah masih boleh teruskan oleh masyarakat Murut sebagai adat dan masyarakat mereka. Namun bagi adat-adat yang dilihat bercanggah dan tersasar dengan kehendak syarak seperti upah memandikan jenazah, adat penesapan ketika majlis tarik arwah, adat usungan dan adat-adat naja-naja, pantang larang, adat memijak abu, sambutan hari kematian perlulah ditinggalkan. Jika masyarakat Murut masih mau menggagalkan adat dan ritual kematian tersebut, maka ia perlulah selaras dan sejajar dengan kematian syarak. Itu saja daripada saya. Terima kasih.